Dan selamat pagi serta selamat kembali ke PDPR Bahasa Melayu tahun 2. Untuk pagi ini kita akan belajar unit 20 iaitu unit yang sama, ternakan dan berfaedah. Sebelum itu, cikgu nak kamu ambil buku teks dan buku latihan serta buku aktiviti dan sila buka mengikut muka surat yang cikgu telah tunjukkan di skrin ini iaitu 50, muka surat 50 dan buku aktiviti muka surat 54 dan 55. Okey, kita teruskan. Kita akan belajar membaca iaitu kolam ikan dan hasilnya. Sebelum ini kita membaca tentang ternakan ayam dan sekarang kita akan nak tahu pasal kolam ikan. Dan yang kedua, kita nak cari isi tersurat dan isi tersirat. Tersurat dan tersirat. Apa maksud dua benda ni? Kita akan tengok lepas ini. Dan yang ketiga, kita nak padankan serta tulis maklumat dengan betul, iaitu di muka surat 54 dan 55 dalam buku aktiviti jilid 2. Okey, kita teruskan ya. Tadi cikgu ada cakap tentang isi tersurat. Ini adalah maksud isi tersurat. Isi tersurat ni kita ambil daripada petikan. Petikan ni adalah ayat yang kamu baca di buku teks. Itu adalah petikan. Dan satu isi tersurat digabungkan dengan isi tersurat lain dalam bentuk ayat majmuk. Selain itu, boleh memberi antara 2 hingga 6 isi tersurat. Dan yang keempat, huraian dan contoh tak perlu masuk. Nanti cikgu tunjuk contoh apa maksud dia. Okey, kita tengok isi tersurat. Menanam pokok. Isi tersurat adalah menanam pokok, itu saja. Dan contoh ayat. Contoh ayat ni kita bina ayat lah untuk isi tersurat, iaitu Faris sedang menanam pokok. Itu maksud dia tadi ya. Dan isi tersurat yang kedua, mengemas rumah. Contoh ayat, Kristi dan keluarganya sedang mengemas rumah. Okey, boleh faham? Dan yang ketiga, bermain bola sepak di padang. Contoh ayat, Tilai dan kawannya bermain bola sepak di padang. Okey, boleh faham kan? Tadi isi tersurat, sekarang kita nak tahu isi tersirat. Maksud dan makna ayat tak disampaikan secara terus terang. Yang tadi kita baca secara terus terang, kita dapat tahu maksud ayat ni. Itu tersurat. Tersirat ni dia ada bayangan dia lagi. Maksudnya tak terus terang lah. Dan yang kedua, tidak tertulis dengan jelas di dalam petikan. Dan nombor 3, tiada dalam isi petikan. Isi tersirat ni tak ada dalam petikan yang kita baca seperti yang kamu baca di buku teks yang biasa yang sebelum ni. Itu adalah petikan kan? Tak ada dalam itu. Okey, kita tengok. Isi tersirat, kehijauan alam sekitar. Contoh ayat. Tadi kita dah baca tentang menanam pokok. Jadi contoh ayat ni kita tambah sahaja, iaitu kita mestilah menanam pokok untuk mengekalkan kehijauan alam sekitar. Nombor 2, rumah bersih dan selesa. Kristi dan keluarganya sedang mengemas rumah supaya rumah bersih dan selesa. Cuma tambah ayat yang isi tersirat sahaja. Okey? Itu tersirat. Kenapa mesti mengemas rumah? Supaya rumah bersih dan selesa. Okey? Okey, isi tersirat yang ketiga, berhati-hati. Contoh ayat, kita perlulah berhati-hati dan menjaga keselamatan diri semasa bermain. Okey, boleh faham kan? Okey, sekarang kita terus ke buku teks. Kita baca dulu. Kolam ikan dan hasilnya, kita baca sama-sama. Aidil dan bapaknya berhasrat untuk menternak ikan tilapia di dalam sangkar di sebatang sungai. Mereka mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Selepas itu, bapaknya membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Bapa Aidil meminta beberapa orang pekerjanya memasukkan sangkar itu ke dalam sungai. Aidil dan bapaknya melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Mereka melepaskan sebanyak 500 ekor benih ikan tilapia ke dalam sangkar. Pada setiap hari, Aidil membantu bapaknya
memberikan ternakan ikannya makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Selepas beberapa bulan, ikan-ikan itu sudah boleh dipasarkan. Ikan-ikan itu dijual kepada perai. Okay, kita sudah baca. Sekarang kita nak menjawab isi tersurat dan isi tersirat. Kita tengok dekat perenggan 1. Mana perenggan 1? Perenggan 1 yang atas ni lah. Kamu tengok tulisan yang berwarna purple tu. Okey, mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Okey, jawapan isi tersirat dia adalah memastikan bekalan oksigen yang cukup dan mengeluarkan bahan buangan dari dalam sangkar secara semula jadi. Tadi cikgu ada beritahukan isi tersirat ini dia tidak ada dalam petikan. Ini adalah maksud cikgu, ini adalah petikan. Dalam petikan ni tak ada langsung tentang isi tersirat ni. Sebab dia nak kita sendiri menyatakan maksud isi tersurat tu menggunakan jawapan kita sendiri. Okey, inilah maksud dia. Dan perenggan 2, membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Kenapa dia beli sangkar yang diperbuat daripada besi? Supaya sangkar tahan lama. Itu maksud isi tersirat. Boleh faham kan? Seolah-olah isi tersurat ni kita nak tahu kenapa. Itu maksud dia. Okay. Dan isi tersurat yang ketiga, perenggan ketiga, kamu tengok perenggan ketiga, melepaskan benih ikan di waktu pagi. Kenapa dia mesti melepaskan benih ikan itu waktu pagi? Kenapa tak petang kan? Okay. Jawapan dia sebab cuaca sejuk dan anak ikan tidak panas. Tidak panas disebabkan matahari. Okey, boleh faham? Dan perenggan keempat, memberikan ternakan ikannya makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Kenapa? Ikan akan cepat matang, cepat membesar. Okey, boleh faham? Isi tersirat ni kita cuma cara kita nak jawab jawapan dia adalah kita nak tahu kenapa. Kenapa isi tersurat ni macam ni? Supaya itu jawapan dia. Okey, boleh faham kan? Okay, sekarang kita beralih ke buku aktiviti. Okay, tengok ni. Pekasam. Siapa pernah makan pekasam? Pekasam ni lebih kepada macam jeruk, tetapi dalam bentuk ikan lah. Pekasam. Okay, tengok gambar yang pertama. Mereka menangkap ikan menggunakan jala. Kedua, mereka menyiang ikan tu, membersihkan. Keempat, dia gaul letak dalam satu tong besar. Dan keempat tu dia jual. Dia goreng lah. Okay, kita tengok tersurat. Okay, yang tersurat itu adalah dalam bentuk segitiga yang berasingan. Manakala yang tersirat adalah dalam bentuk segi empat itu. Okay, kita tengok mendapat banyak ikan. Kalau mendapat banyak ikan ni, isi tersurat dia memasang pukat supaya mendapat banyak ikan. Okay, boleh faham? Memasang pukat itu adalah isi tersurat. Okey, tulis sekarang. Dan yang kedua, mencuci ikan dan membelah perut ikan. Supaya apa? Ikan bersih. Okey. Dan yang ketiga, gaul beras dengan garam dan perap bersama dengan ikan di dalam tong. Ikan menjadi masin. Itu sebabnya. Hasilnya ikan menjadi masin. Okey. Goreng ikan dan menjual ikan pekasam. Boleh dimakan dan mendapatkan duit. Itu saja jawapan dia. Senang kan? Dan kalau sudah siap, pastikan kamu sudah tulis tarikh dan hari. Okey? Terima kasih dan jumpa lagi di video akan datang. Bye.